Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada madam dan sahabat-sahabat kami, Muhammad Aizwan bin Arman, Nuraldila binti Nul bin Azhar bin Arifin, Saiful Azwan bin Hasan, Nazirah binti Musaramah akan membentangkan berkenaan umur mengundi 18 tahun atau dipanggil undi 18. Pengenalan. Yang pertama, pilihan raya umum atau dikenali sebagai PRU adalah satu sistem politik yang diamalkan dalam pilihan ketua negara Malaysia bermula sejak tahun 1957. Sistem ini mempraktikkan first part the post system yang membawa makna calon yang memperolehi majoriti akan diisytiharkan pemenang di bahagian pilihan raya berkenaan. Sebagai contoh, sekiranya ada dua calon yang bertanding di bahagian pilihan raya tersebut, calon yang mempunyai majoriti atau undi yang terbanyak akan menang di pilihan raya berkenaan. Yang ketiga, diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undang Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamatnya tempoh 5 tahun pemerintahan sesebuah parti politik. Selain itu juga, pembatalan tersebut boleh disebabkan oleh kematian, peletakan jawatan, hilang kelayakan atau pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Yang keempat, selain daripada status warga negara Malaysia, syarat lain iaitu berumur 21 tahun ke atas juga adalah syarat melayakkan menjadi pengundi. Syarat ini telah diterima pakai sejak tahun 1957 iaitu pilihan raya umum yang pertama sehinggalah pilihan raya yang terbaru. Okey. Namun yang terakhir, namun pindahan terhadap kelayakan umur telah diturunkan kepada umur 18 tahun berkuat kuasa pada 15 Disember 2021 untuk memberi ruang kepada pengundi muda menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saiful Azwan bin Hasan, nombor metrik 258841. Okey, saya akan menerangkan sejarah undi 18. Siapa dan bilakah ianya diusulkan? Penyusulan bermula pada tahun 2019, di mana pada ketika itu Menteri Belia dan Sukan yang dipimpin oleh Syed Shadid Abdul Rahman telah menyuarakan cadangan beliau di dalam Parlimen untuk dibincangkan berkaitan cadangan perubahan kelayakan umum undi yang akan dibuat tersebut. Hal ini mendapat sokongan barisan ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang telah menyokong dan seterusnya meluluskan rang undang-undang pindaan 2019 yang memerlukan majoriti pihak bersetuju sebanyak 2/3 ahli Dewan, iaitu seramai 211 ahli yang menyokong. Ianya pertama kali dilaksanakan pada SPR menguatkuasakan pada 15 Disember 2021 dan telah dilaksanakan pertama kalinya pada 12 Mac 2022 di pilihan raya PRN Johor. Pembentangan bacaan kali kedua telah dibuat Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Dr. Mahathir, yang mencadangkan meminda Perenggan B Perkara 47 Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan umur warga negara yang layak menjadi ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat berumur 21 kepada 18 tahun. Pelaksanaan tersebut bukan sesuatu yang baru. Demokrasi Westminster telah menurunkan hak umur kepada 18 sejak tahun 1970-an lagi. Assalamualaikum. Nama saya Nazirah binti Musaramah.
Oke, saya teruskan pembentangan yaitu demokrasi Westminster. Demokrasi Westminster adalah merupakan amalan dunia demokrasi negara barat dalam menetapkan salah satu syarat untuk menjadi pemilih adalah berusia 18 tahun dan ke atas. Negara Commonwealth yang mengamalkan demokrasi Westminster termasuk India yang merupakan selaku negara demokrasi terbesar di dunia, telah menetapkan bahwa pencapaian umur 18 tahun adalah sebagai umur kelayakan yang diberi untuk rakyat dalam menyertai pilihan raya. Malaysia telah menyambut pendekatan tersebut dengan membuat perubahan ke dalam undang-undang untuk memberi kejayaan kepada mereka yang berusia 18 tahun. Faktor yang menyokong undi 18. Yang pertama, golongan muda ramai bekerja. Sebagian golongan muda sudah bekerja apabila tamat persekolahan. Tanggung jawab mereka dalam mencari pendapatan bagi menyara keluarga dan diri sendiri menunjukkan bahwa sikap kematangan tersebut membolehkan mereka layak untuk mengundi. Terdapat ramai daripada golongan ini sudah berkahwin, menggambarkan sikap mereka dalam menentukan kehidupan yang lebih baik dalam memberi jaminan bagaimana mereka juga dapat menentukan nasib negara di tangan parti pemerintahan yang betul dan benar. Faktor yang kedua yaitu pembayaran cukai pendapatan golongan muda. Lebih ramai yang menceburi diri di dalam perniagaan walaupun masih di bangku sekolah. Pekerjaan lain seperti menjadi penyunting video dan dari media massa seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain memberikan hasil yang lumayan kepada pendapatan bulanan mereka. Oke, saya teruskan pembentangan kepada rekan saya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Edrila Nupin, nombor matrikat 250187. Saya akan membentangkan mengenai kebaikan pelaksanaan undi 18. Kebaikan pelaksanaan undi 18 yang pertama ialah meningkatkan bilangan pemilih. Kalau sebelum ini umur yang layak untuk mengundi ialah umur 21 tahun, tetapi kali ini seawal umur 18 tahun sudah boleh mengundi. Situasi ini dapat mempengaruhi parti politik yang bertanding dalam memenangi undi. Parti politik harus berfikir agenda apakah yang sesuai untuk golongan muda umur 18 ini. Apakah isu yang sesuai yang harus mereka ketengahkan bagi menarik minat golongan muda 18 ini untuk keluar mengundi dan mengundi parti politik mereka. Yang kedua, membawa manifesto yang lebih cerdas. Undi 18 ini merupakan penghormatan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada anak muda untuk menyumbang tenaga dan idea demi memperkasakan demokrasi negara. Peluang ini menjadikan Belia Muda seorang pemikir yang berinovasi dalam mendekatkan negara ke arah yang lebih maju. Kolaborasi antara golongan politik veteran dengan golongan muda adalah strategi baru Malaysia dalam menjanjikan pentadbiran negara yang lebih maju. Justru, anak muda seharusnya mengambil peluang untuk turun mengundi beramai-ramai dengan penuh tanggungjawab kerana penting bagi anak muda sekarang menentukan hak mereka untuk bersuara perlu diterjemahkan menerusi kertas undi. Kebaikan pelaksanaan undi 18 yang ketiga ialah mematangkan pemikiran ke arah pentadbiran negara. Bila golongan muda iaitu seawal umur 18 ini dibenarkan untuk mengundi, ia sebenarnya automatik mematangkan pemikiran mereka kerana pemikiran mereka melibatkan penambahbaikan yang perlu dibuat dalam pentadbiran negara. So, apabila mereka memikirkan tentang pentadbiran negara, tentang penambahbaikan negara daripada mengundi, ia secara automatik dapat mematangkan pemikiran golongan muda ini yang baru sahaja tamat sekolah. Kesan idea golongan muda juga merupakan idea yang baru, freshy dan memandangkan mereka masih muda. Pemikiran mereka adalah pemikiran yang positif dan bersih dari sebarang pengaruh rasuah berbanding orang yang sudah bekerja. Minda mereka sudah ada pengaruh rasuah sebab mereka sudah lama bekerja berbanding dengan
freshie yang baru lepasan SPM ini, minda mereka sangat bersih daripada rasuah kerana mereka belum melangkah ke alam pekerjaan lagi. Kebaikan pelaksanaan undi 18 yang keempat ialah menarik minat awal ke arah politik. Bila seawal usia 18 tahun sudah boleh mengundi, ia sedikit sebanyak menarik minat golongan muda ini berkecimpung dalam bidang politik. Seperti yang kita lihat sekarang, bidang politik negara Malaysia terdiri daripada golongan-golongan veteran ataupun terus terang cakap golongan tua. Jadi sudah tiba masanya arena politik Malaysia diterajui dan didominasi at least 50% oleh golongan belia muda. Kebaikan kelima iaitu kebaikan terakhir yang akan saya terangkan dalam pembentangan saya ini ialah pelaksanaan undi 18 memberi keyakinan diri dalam pimpinan barisan wakil pelajar peringkat pengajian tinggi. Apabila golongan muda yang baru sahaja tamat SPM ini dan seterusnya akan melangkah ke alam universiti, mereka akan lebih yakin melibatkan diri dalam barisan wakil pelajar di pengajian tinggi masing-masing kerana mereka sudah ada pendedahan awal dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia, iaitu dengan mengundi. So, sekian sahaja pembentangan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azhar bin Aibin, nombor metrik 258-8. Di sini saya akan menjelaskan kebukaan pelaksanaan undi 18. Yang pertama ialah menyumbang kepada kadar peratusan tidak keluar undi. Sikap bersahaja golongan ini boleh menyebabkan kadar peratusan tidak keluar undi yang tinggi, terutamanya apabila kesemua yang didaftarkan secara automatik dengan saja tidak keluar undi. Yang kedua ialah faktor kurang pengetahuan politik juga boleh menjadi faktor golongan muda ini tidak keluar mengundi. Seterusnya ialah mereka mudah terpengaruh dengan janji politik. Manifesto yang dibawa oleh ahli politik yang bertanding untuk menabur janji dan pengaruh menyebabkan golongan ini mengambil peluang tersebut bagi kepentingan diri mereka sendiri. Yang kedua ialah pengaruh dalam janji yang melibatkan wang ringgit atau faedah-faedah tertentu menjadi faktor penarik bagi mereka untuk mengundi pihak tertentu tanpa kajian berkaitan calon berkenaan. Seterusnya ialah pengaruh emosi dan penyumbang undi rosak. Yang pertama ialah ia boleh menjejaskan kestabilan politik jika undian yang dibuat tidak melihat kepada kepentingan negara tetapi lebih kepada pengaruh emosi. Yang kedua, ia mendatangkan kesan buruk sekiranya membuat keputusan tanpa pendidikan politik dan hanya bersandarkan apa yang dibaca di laman sosial. Yang ketiga, sikap acuh pada pengundi dan tidak yakin memberi undian menyebabkan mereka memilih tanpa mempedulikan kesan yang akan berlaku dalam proses pilihan raya. Walaupun terdapat lebih banyak kesan baik daripada pelaksanaan undi 18, impak negatif juga boleh terjadi akibat daripada faktor kesemua yang diterangkan. Dari segi dalaman dan luaran yang mempengaruhi golongan ini sendiri dalam menentukan undi yang dilaksanakan. Pengundian yang berlaku boleh terkesan akibat daripada undi-undi yang tidak dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggungjawab kepada negara. Menurut Zamri Muhammad Isa 2019, yang merangkap pengurusi keilmuan nasional menyatakan tahap kefahaman generasi ini berkaitan proses kenegaraan dan sistem pilihan raya yang dikonturi. Tahap kefahaman mereka boleh pada tahap yang rendah. Jika dilihat pada silibus yang pendidikan sekolah menengah di Malaysia, kefahaman berkaitan proses politik atau pilihan raya tidak ditegaskan secara khusus dan ianya hanya diberikan kepentingan
pada tahap sijil pelajaran tinggi Malaysia STPM. Subjek sivik dan kenegaraan yang terdapat pada mereka-mereka hanya mendedahkan secara umum berkaitan kenegaraan, malah ianya tidak diambil peduli oleh pelajar. Ia ialah cadangan dan penambahbaikan. Cadangan dan penambahbaikan yang pertama ialah peranan institusi pendidikan. Institusi pendidikan perlu menerapkan kefahaman politik pada golongan muda bagi meningkatkan kematangan pemikiran mereka dalam proses pembangunan negara. Yang kedua ialah mereka perlu membuat penilaian dalam membentuk individu yang bijak, membuat keputusan berkaitan isu atau berita semasa supaya mereka tidak mudah terpedaya dengan berita palsu dan tidak berfaedah, serta lebih kritis dalam membahaskan sebuah isu terutama berkaitan politik. Dan yang paling penting ialah peranan ibu bapa di dalam rumah. Didikan dari rumah juga perlu diberikan pendedahan melibatkan pengaruh ibu bapa berkaitan isu politik sama ada yang berfaedah dan tidak berfaedah kepada golongan muda ini. Ia sedikit sebanyak dapat membimbing golongan muda menentukan yang mana baik dan yang mana buruk untuk proses pengundian. Mereka juga dapat mengadakan perbincangan secara santai dalam keluarga melibatkan isu-isu semasa, khususnya isu politik yang perlu disentuh sedikit sebanyak supaya mereka mempunyai ilmu berkaitan politik di Malaysia. Berbagai langkah perlu diambil untuk menambah baik faktor lain yang melibatkan undi 18 ini. Pelaksanaan yang dilakukan seharusnya memberi kesan baik kepada negara tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Pendidikan yang berkualiti dalam memberikan pendedahan awal berkaitan proses kenegaraan dan sistem pilihan raya ini perlu ditekankan sejak dari persekolahan dan di dalam rumah yang melibatkan keluarga dan ibu bapa. Ia sangat berguna dan berkualiti kepada sistem pentadbiran negara. Institusi pendidikan perlu menerapkan kefahaman politik kepada golongan muda bagi meningkatkan kematangan mereka dalam proses pembangunan negara. Seterusnya, kita dapat membimbing dan mendidik golongan muda ke arah memacu negara yang lebih bersistematik dan berwawasan. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizwan bin Arman, nombor metrik 259712. Okey, saya akan terangkan bahagian rumusan. Yang pertama, pelaksanaan undi 18 adalah satu langkah yang mendatangkan impak yang besar dalam pentadbiran negara. Yang kedua, nasib negara dipertaruhkan dengan pengundian yang dilakukan oleh rakyat Malaysia dengan penuh tanggungjawab atau sebaliknya. Yang ketiga, sistem demokrasi yang diamalkan adalah salah satu langkah berkesan yang perlu diberi penekanan dan penjelasan kepada golongan muda supaya tidak berlakunya kesalahan dalam memilih. Yang terakhir, oleh itu langkah-langkah yang berkesan perlu diambil berat oleh kerajaan berkaitan pendekatan kefahaman politik ini supaya mereka tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak politik. Justru peranan semua pihak amat perlu supaya masyarakat boleh menerima pelaksanaan yang dibuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.